dan alhamdulillah syukur kita dapat hadir pada malam ini untuk majlis penerangan Pakatan Harapan anjuran Biro Mobilisasi Parti Amanah di peringkat nasional dan peringkat negeri Selangor. Moga-moga dengan kehadiran penceramah-penceramah yang kita undang khas pada malam ini akan dapat memberikan semangat kepada kita semua dan juga dapat memberikan maklumat-maklumat yang terkini daripada pimpinan Pakatan Harapan Negeri Selangor. Maklumlah pilihan raya semakin hampir dan kita sedia maklum setiap 5 tahun kita akan menghadapi pilihan raya. Ya, setiap 5 tahun wajib kita untuk memilih kepimpinan di peringkat kerajaan persekutuan dan di peringkat kerajaan negeri. Malangnya sepatutnya hari raya setiap 5 tahun ini kita sambut dengan kita pasti dengan tarikhnya di bila bagaimana kita nak menghadapi tarikh pilihan raya tersebut, tapi malangnya kita masih peringkat pimpinan di peringkat kerajaan persekutuan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan sebaiknya, ya. Itu adalah antara kita pandangan peribadi saya. Pakatan Harapan sekiranya insya-Allah kita akan memerintah kembali di peringkat kajian pusat untuk menentukan tarikh pilihan raya ini. Patut kita dah maklum, kalau tak setahun pun 6 bulan kita dah maklum pada rakyat. Mudah untuk rakyat menyusun masa untuk hadir, untuk melakukan tanggungjawab ini, ya. Mengundi ini bukan pilihan raya ini bukanlah satu perkara yang main-main, tuan-tuan. Ia amat penting. Ya, ramai keadaan sekarang ni masyarakat, ya, ramai dalam pengundi-pengundi kita, rakyat kita ini begitu lesu terhadap tanggungjawab ini, sedangkan ia amat penting. Kalau tuan-tuan memberikan mandat ataupun memberikan undi kepada orang yang salah ataupun tidak mengundi kerana protes, ini adalah satu kerugian kepada kita, ya. Dan semalam, ya, mesyuarat tertinggi UMNO mengumumkan mendesak Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen secepat mungkin. Ya, hari ini pun dah hujan. Kita tak tahu. Kita pun dah mendapat maklumat awal daripada Jabatan Meteorologi bahawa bulan 10, 11 dan 12 ni adalah musim tengkujuh. Ya. Kita juga lihat bagaimana empangan Kenyir pun dalam keadaan yang kritikal, boleh runtuh kalau air penuh. Ya. Kita pun masih lagi teringat-ingat lagi tentang bagaimana masalah yang menimba dalam negara kita, dalam negeri kita, khususnya kita, ya, yang banyak tempat yang mengalami banjir, yang teruk keadaannya contoh di Shah Alam, di Ulu Langat dan seumpamanya. Adakah kerajaan Barisan Nasional ataupun kerajaan, termasuklah ni PN lah juga, kan? Kita nak tuduh kerajaan Barisan Nasional saja dari kerajaan sekarang, dia pun termasuklah juga, tapi dia pun cacah marbah, ya. Akibat daripada kecacamarbaan yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, daripada sepatutnya setiap 5 tahun satu penggal tu kita ada satu Perdana Menteri, kita sekarang dah dapat 3 Perdana Menteri, ya, akibat dari kecacamarbaan ini, ya. Yang paling kianat sudah tentulah daripada Azmin dan kunjung-kunjungnya, itu yang pengkhianat nombor 1, ya, yang meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan, ya, disokong oleh Bersatu, disokong oleh PAS, disokong oleh UMNO. Maka mereka inilah yang sepatutnya melaksanakan ataupun menunggu sehingga tamat penggal, tapi mereka ini melakukan pengkhianatan dan juga melakukan, ya, pun tak puas hati juga. Yang berhormat Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin 17 bulan pun akhirnya terpaksa meletakkan jawatan disebabkan oleh UMNO Barisan Nasional. Jadi dengan rekod-rekod yang macam ini yang berlaku dalam banyak tahun pemerintahan sebelum ini, Barisan Nasional selama 50 tahun, ya,
sambung lagi yang kerajaan sekarang. Dan kita alhamdulillah Kerajaan Pakatan Harapan dalam tempoh 22 bulan. Dalam tempoh 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan dikatakan tak ada apa-apa perubahan. Tak ada apa-apa tak ada apa-apa tindakan, tak ada kebaikan kepada rakyat. Tak betul, tuan-tuan. Betul ke, tuan-tuan? Kerajaan Pakatan Harapan tak ada sumbangan dalam tempoh 22 bulan. Betul ke, tuan-tuan? Ya. Setidaknya isu 1 MDB dapat kita bongkar. Bukan semata-mata kita nak masukkan Najib Razak dalam penjara, tidak. Tetapi adalah kemungkaran 1 MDB adalah suatu kemungkaran penyelewengan yang paling maha dahsyat yang berlaku bukan setakat peringkat dalam negara kita tetapi di peringkat dunia. Ya. 50 bilion transaction sebanyak 50 bilion yang terpaksa ditanggung oleh rakyat untuk membayarnya termasuk dengan faedah-faedahnya. Ya. Waktu Najib jadi Perdana Menteri, semuanya di cover up, semuanya disorokkan. Habis tu dia Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan, dia pengerusi 1MDB, semua dia. Jadi semua dia cover up. Sedangkan kerajaan pada waktu beliau memerintah, kerajaan telah mengeluarkan bond atau mengeluarkan perbelanjaan sebanyak 7 bilion untuk membayar hutang-hutang 1 MDB. Ya. Menteri Kewangan sekarang pun telah mengesahkan. Sekarang ni kita dah bayar 13 bilion. 13 bilion hutang. Dan juga kita masih menanggung 39 bilion lagi. 17 bilion tak tahu kita nak korek kat mana lagi. Jadi itu pasal kita dalam keadaan hutang negara kita pun semakin meningkat daripada 800 900 sekarang disahkan di parlimen bukan di laman sosial, tidak, disahkan di parlimen. Kita sekarang hutang negara 1.2 trilion. Bukan setakat hutang yang biasa tetapi adalah hutang yang kita terpaksa tanggung. Dan kita dalam negara kita negara kita ni dah defisit, belanjawan defisit ni sudah berlaku selama 22 tahun, tuan-tuan. Kita terpaksa berbelanja defisit, maknanya kita punya hasil dalam negara kita ni tak cukup untuk membiayai perbelanjaan, membiayai pembangunan, dan kita berhutang selama 22 tahun. Cuba bayangkan kalau ekonomi keluarga kita macam mana. Kita akan belanja pendapatan kita kan. Tapi cuba kita bayangkan 22 tahun, bukan 22 bulan tau, 22 tahun kita berhutang, setiap bulan berhutang selama 22 tahun. Apa keadaannya? Kalau mungkin negara bolehlah. Negara ni belanja besar, pembangunan banyak, perlukan banyak kewangan. Tapi kalau dalam tempoh 5 tahun kita boleh terimalah dengan perancangan-perancangan dari segi hasil, dari segi perbelanjaan. Tetapi kalau kita masih berterusan dengan belanja mewah, belanja boros dalam tempoh 22 tahun, bagaimana kita nak mengatasi kewangan? Berbanding dengan negeri Selangor, daripada 2008 sehinggalah sekarang, kita berbelanja berimbang. Kita memang ada defisit dalam beberapa tahun kebelakangan ini kita ada mungkin defisit dalam jumlah yang menasabah lah, 30 juta, 100 juta, ada defisit beberapa tahun. Tetapi akhirnya kita dapat cover dengan kita punya collection, dengan kita punya hasil, dengan kita punya tadbir urus yang baik, maka kita dapat cover balik. Dalam tempoh dari 2008 hingga sekarang, Kerajaan Negeri Selangor belanja berimbang. Maknanya kita belanja ikut kemampuan kita, ikut keupayaan kita. Kita pulangkan kembali pada rakyat. 600 juta ringgit setiap tahun kita belanjakan untuk inisiatif peduli rakyat. Iltizam Selangor Penyayang dan seumpamanya. Sekarang dengan nama Iltizam Selangor, penjenamaan semula.
Jadi kita tuan-tuan ndak ke Selangor ni jatuh balik ke selain daripada Pakatan Harapan? Tuan-tuan lah sendiri fikir rakan kita kat pejabat atas tu, tapi gelap lah pejabat tu Perikatan Nasional pejabat tu ataupun Pontianak Nasional lah kat atas tu rakan-rakan yang ada keliling ni ada ni semua kita harus sedar tentang betapa pentingnya untuk kita tabir urus kita dengan baik. Jangan kita gunakan isu perkauman untuk menarik sokongan. Jangan gunakan isu agama untuk menarik sokongan. Agama tu penting. Kita sama-sama bertanggungjawab terhadap agama kita. Kita berada di dalam Pakatan Harapan. Kita memang kita memelihara perlembagaan, memelihara kedaulatan bahasa bangsa kita semua. Dan kita untuk keseluruhan rakyat, tapi jangan gunakan agama dan bangsa ni untuk meraih sokongan secara yang tidak patutlah. Contoh yang baru-baru ni saya dapat satu WhatsApp yang sokong PAS ni sokongnya ustaz, ulama, bla 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 sampai bawah kan. Yang sokong Pakatan Harapan Cina, India, bla bla bla. Ini apa motif tuan-tuan gunakan istilah macam ni Jadi kita sama-sama jangan terpedaya, kita berkempen jangan terpedaya terhadap benda-benda yang tidak baik seumpama inilah, yang tidak betul seumpama ini. Juga sumbangan Pakatan Harapan sumbangan Pakatan Harapan dalam 22 bulan yang diberitakan kita telah setelah kerajaan Pakatan Harapan memerintah, kita tubuhkan satu jawatan khususnya di Kementerian Pertahanan untuk menyiasat perkara-perkara yang tidak banyak penyelewengan lah, termasuklah isu LCS yang mana dipengerusikan jawatan kuasa siasatan ini dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang. Tan Sri Amrin Buang, saudara, saya dengar saudara Sani ni, saya kena cepatlah. Tan Sri Amrin Buang membuat audit ada 1 bilion yang tak boleh dikesan. Tuan-tuan boleh bayang tak? 1 bilion, 1,000 juta ringgit hilang dalam isu LCS ni. Tapi PAS sokong lah kan. PAS sokong, tak ada masalah kan. Itu masalahnya PAS ni. Dia pergi masa dia jumpa Arukanda, bagi tahu 1MDB okey, selesai, tak ada masalah, semua okey. Itu masalah PAS lah. Yang tak ada pendirian. Jadi Tan Sri Amrin Buang bagi tahu ada land swap, maknanya kerajaan membelanjakan, menukar, land swapping, tukar yang maknanya pemaju tu kontraktor dapat tanah dengan nilai 500 juta tapi tak ada hasil, tak ada nilai, tak ada apa benda kerajaan dapat. Beli helikopter, duit bayar tapi helikopter tak sampai. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana pentadbiran kerajaan sebelum ni yang kita bongkarkan dalam pemerintahan Pakatan Harapan. Jadi banyak lagi perkara sebenarnya yang Muhammad Dr. Mujahid isu tabung haji mungkin yang boleh diterangkan lagi lebih lanjut. Dah sampai belum ya Muhammad? Selamat datang ya Muhammad. Dr. Mujahid di Surawa naib Presiden Parti Amanah, juga ahli Parlimen Parit Bunta. Jadi saya tak mau cakap panjang, ramai lagi ni. Ada 4 orang lagi ni, orang-orang besar, penceramah-penceramah utama yang akan sampaikan ceramah kita pada malam ini. Apa yang penting adalah kita sama-sama berjuang untuk pilihan raya kali ini untuk memenangkan Pakatan Harapan. Boleh tuan-tuan? Tolak UMNO, tolak BN, tolak PN.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.